Drama terkenal. Assalamualaikum. Sekejap lagi saya live di Terengganu FM. Doakan insya-Allah penuh keberkatan insya-Allah. Farah, seperti biasa, waktu yang kita nanti-nantikan dan ramai juga peminat untuk Minat 745 ini. Pastinya kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhayya Muhammad untuk hari ini. Ya. Assalamualaikum Prof. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riz dan Farah yang baik hati ya, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk tajuk pada pagi ini, jom audit ketenangan diri ya, Prof. Datuk ya. Betul. Ya. Saya nampak Prof dekat Facebook ni. Ya ke? Oh, dah boleh. Tengah bercakap jugalah. Betul lah. Kan senang gini kan. Boleh dengar suara tak? Ada boleh feedback? dengar dan juga boleh lihat. Tengok bang, ada people watching now? Ada orang komen tak ada suara? Okey ya? Betul. Okey, alhamdulillah, syukur. Kita guna teknologi untuk kebaikan ya. Kita viralkan benda yang baik insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pendengar Terengganu FM dan DJ Farah dan Riz dan juga yang fan page saya tengah live sekarang. Assalamualaikum, selamat hari raya, masih dalam Syawal insya-Allah. Dan harap kita semua sedang ada yang tengah buat puasa 6 insya-Allah ya. Jangan lupa. Okey. Penting hari ini saya nak bercakap tentang jom audit ketenangan diri. Kenapa saya sebut ni? Sebab selalunya bila saya jumpa pasien saya dan jumpa siapa-siapa pun, selalunya dua kategori manusia dan atau pesakit lah. Satu yang tenang, satu yang tak tenang. Dan sebenarnya ketenangan pesakit itu akan menentukan macam mana respon dia masa pembedahan dan juga cara dia cepat baik dia punya mata tu sangat dipengaruhi oleh ketenangan dia. Berkait rapat. Betul. Bila saya buat smile atau LASIK tu, bila energi laser tu lalu dekat mata dia tu, kalau orang tak tenang lain, orang tenang lain. Dan masa yang diambil untuk orang yang tenang kadang-kadang 1.5 minit dah siap. Kalau orang yang tak tenang mungkin 2.5 minit. Walaupun hasilnya okey, sama saja, tetapi saya selalu meng-highlightkan pada pesakit saya bahawa betapa emosi kita mempengaruhi biologi tubuh kita. Dan biologi tubuh kita tentunya menentukan kesihatan kita. Sebab kajian saintifik menunjukkan 75% penyakit disebabkan oleh psikologi dan jiwa. Cuba kita renung balik diri kita lah, saya pun sama. Kalau kita banyak sangat penyakit, terutamanya ada migraine ke, ada gastrik ke, sakit belakang ke, darah tinggi awal ke, kita audit ketenangan diri kita. Baik, kita nak tahu kita tenang atau tidak. Pertama ingat perkataan ni, orang tenang sentiasa menang. Dan saya sentiasa menang, tak pernah tak menang, insya-Allah. Tak apa Betul. Menang bukan menang dengan orang, menang dengan suasana kehidupan. Dan satu lagi, kita mesti faham, saya nak tanya semua orang yang menonton dan mendengar ni, tak kita ada dua situasi. Satu, kita dapat segala-galanya di dunia ini. Duit banyak, muka cantik, terkenal, rumah besar, pangkat besar, semuanya ada, tapi tak tenang. Gundah gulana, resah gelisah, nak tidur tak boleh. Tak mahu. Yang kedua, tak ada apa-apa. Simple saja, mungkin baju 3 helai saja, rumah sederhana saja, mungkin tak kahwin pun, mungkin tak ada anak pun, mungkin tak ada rumah pun, tetapi tenang. Yang mana kita nak? Pilihan yang kedua. Betul. Ramai orang yang mengatakan begitu, tapi adakah mampu? Jadi orang tak yakin bahawa kita perlu hanya macam mana formula tenang, kita hanya perlu Allah di hati kita, keyakinan kepada Allah dan ilmu ikhlas. Dua formula inilah formula ketenangan kita. Sebab tu kita nak audit hari ni. Kalau kita tak tenang sebab kita tidak hakul yakin pada Allah, kita yakin pada manusia, so kita mula nak kena ampu sana, ampu sini, nak tunjuk muka. Kalau pergi rumah open house, bos kita pasal nak tunjuk muka, pergi meeting nak tunjuk muka. Tunjuk muka pada siapa tu? Makhluk tengok. Tapi Allah, kalau kita tak pergi kerana Allah, mungkin majlis yang lara sana sini, tak apa, Allah mengetahui. So bila kita bebas daripada manusia punya penghargaan atau cemuhan atau pujian, maka kita memang benar-benar bebas. Dan kita semua nak bebas kan, tak suka dikongkong.
Sebab itu kita audit diri kita. Jadi macam mana kita nak tenang? Kita yang pertama ada Allah di hati kita. Nombor dua, kita buat amalan soleh, amalan yang baik. Dan saya nak sebut amalan yang baik ni ada dua ciri. Yang pertama, perkara itu betul. Yang kedua, caranya sopan santun. Betul ke Prof? Okey, contohnya gini. Boleh tak kita bahagia kalau kita buat benda yang betul tetapi cara tak betul? Contohnya, kita tolong anak yatim tetapi cara kita kasar. Kita beri pertolongan tu, kita marah rumah anak yatim tu. Itulah saya dah tolong awak ni. Dah. Kita tak akan tenang. Yang kedua, kita buat benda dengan penuh sopan santun tetapi cara tak betul. Ini ciri-ciri penipu. Betul tak orang penipu? Betul. Orang penipu kalau nak tipu kita punya lemah lembut, cakap baik, lemah lembut itu sangat. Itu yang paling takut, bro. Sebab itu kalau orang lemah lembut sangat, tengok tujuan dia kenapa. So kalau kita dengan cara yang betul tapi tujuan salah pun tak baik. Kita hanya tenang kalau kebaikan yang kita buat tu benda itu benar ikut syariat yang Allah redha, ya. Dan kita lalu lakukan dengan penuh santun. Santuni manusia itu dengan benda yang baik. Contohnya, saya sebagai doktor. Okey, doktor kat hospital buat baik. Buat pekerjaan baik. Tetapi kalau cara tak baik, kasar dengan pesakit, tak tenang. Guru di sekolah. Guru mengajar anak murid bagus. Tetapi kasar, marah pada anak murid pun tak bagus. Kalau ketua jabatan, buat baik kononnya nak suruh staf rajin, nak naik pangkat, tetapi dengan cara kasar, dengan cara memarahi, dengan cara menghina, memandang rendah pun tak akan tenang. Yang terima tak tenang, yang buat tak tenang sebab subhanallah, roh kita ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Roh yang baik, Allah jadikan kita semua baik. Masa alam roh dah berjanji, ana syahidna, aku berjanji, aku yakin kau Tuhanku. Tetapi bila kita tak ikut apa yang Allah suruh, ketenangan akan hilang. Sebab itu KPI kita, nak tahu hidup kita, kita bangun pagi tadi rasa apa? Kalau tak tenang, maknanya semalam kita tak bertaubat, semalam kita tak maafkan orang, semalam kita tak minta maaf, semalam kita banyak buat dosa. So kalau kita hari ni dah yang menonton ni tiba-tiba dapat kesedaran, saya berdoa siapa menonton ni, mendengar ni dapat hidayah. Ya Allah, ya Tuhanku, penatnya aku selama ni dah kahwin, dapat anak. Macam ada orang tu, dia stres anak dia, payah nak jaga anak dia. Terus saya kata, awak stres jaga anak, syukur tak ada suami? Syukur. Syukur tak ada anak? Syukur. Masa belum dapat anak tu berdoa, doa Prof, nak tunggu test je, kahwin, test UPT. Dah dapat anak, serabut pula anak. So saya kata satu kata je kat dia, cuba bayangkan anak awak nak mati besok. Terus keluar air mata. Kalau bayang, dia tak kerja saya lah, dia tekan masuk pejabat saya, okey, bayangkan anak nak mati besok, balik nak buat apa dengan anak? Prof, nak peluk. Macam itulah. Sebab anak-anak yang nakal, sebab perlu perhatian. Kadang kita ibu-ibu ni tak tenang sebab tak beri kasih sayang pada anak-anak. Jadi anak yang tak ada perhatian akan nakal. Dan ibu yang tidak menyayangi diri dia tidak boleh menyayangi suami dia dan juga anak dia. So macam mana? Kenapa orang tak sayang diri dia, Farah, Aris dan pendengar sekian? Sebab dia banyak dosa. Orang yang banyak dosa, yang tak bertaubat, yang tidak maaf atas kesilapan, akan benci diri dia. Maka dia susah nak sayang orang. Sebab itu obat segala-galanya nak dapat ketenangan ialah minta ampun pada Allah. Ada tak yang mendengar ni rasa tak berdosa? Ada tak yang tak bersalah? Tak ada langsung. Memang kita ni berdosa. Sebab tu lepas solat, beri salam pun, beri salam terus zikir pertama, Astaghfirullahalazim. Sebab kau tengok kita punya ibadah ni, rasanya ada ulama mengatakan banyak solat yang lepas solat dicampak balik kat kita sebab tak ada kualiti. Sebab tu kita kena minta ampun dan juga kita mesti buatkan solat sunat supaya nak cover segala solat kita yang tak sempurna itu. Sebab ingat tagline ni ya, Riz, Farah, mana-mana pergi ingat ni, kualiti kehidupan bergantung kepada kualiti solat. Jadi kalau kualiti kehidupan tak bagus, nak audit apa? Solat kita. Nak tahu kualiti solat kita, tengok perangai dan akhlak kita luar solat. So kalau solat kita tutup aurat sempurna,
Lepas solat kita buka aurat maknanya apa? Solat betul ke pura-pura depan Allah tu? Yang kedua, kalau luar solat kita sombong, dalam solat kita rokok dan sujud tapi kita sombong, maknanya kita solat dengan tubuh, tidak dengan roh dan jiwa. Itu beza mengerjakan solat dan mendirikan solat. Mengerja tu fizikal, mendirikan dengan jiwa dan raga. Dan juga kualiti solat bergantung kepada waktu solat. Kalau kita belum solat 10 minit, kita dah ambil wuduk, dah tunggu, Allah belum panggil, kita dah tunggu, dah datang, subhanallah, tentu Allah sayang kita. Kalau Allah sayang kita, seluruh makhluk akan sayang kita. Tak ketenang kita, Rizfarah. Ya, dunia canggih ni, macam-macam kat Facebook. Saya tengok kat Facebook banyaknya orang pergi raya tunjuk ni keluarga bahagia. Baguslah tunjuk ke kawan gambar. Tetapi adakah itu hidup kita? Duk sibuk dengan Facebook, dengan makhluk punya penghargaan. Kita gunakan Facebook ni mainly untuk belajar. Macam pagi ni di fanpage saya banyak share kata-kata orang hebat, Dr. Mazhar, Dr. Zaharuddin, Dr. mana-mana ulama yang bagus. Saya share pasal saya tak reti nak tulis. Saya ni tukang macam burung kakak tua je, apa orang cakap saya cakap, apa cakap saya tak reti. Saya sampaikan, nak share, saya seorang baca saya dapat pahala. So kita audit ketenangan kita. Kalau status Facebook kita banyak mengeluh, kalau 10,000 orang baca, keluhan itu energinya kali 10,000. Kalau kita share benda yang baik, orang baca 50,000, tenaga yang baik itu 50,000 datang kat kita. InsyaAllah. Jadi kalau kita sebut nama Allah yang baik, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya semua baik-baik, baca Asma'ul Husna, betul-betul faham, hayati makna nama Allah, dan kita cuba dapat sifat Allah yang baik pada kita, subhanallah, ketenangan akan datang jadi hak kita, insyaAllah. Dan jiwa yang tenang itulah yang nak kita balik pada Allah, insyaAllah. Saya tak tahu pukul minit dah lama ke saya ni. Tapi tak rasa lama lah, Prof. Cakap penerbit buat lebih sikit pasal sekarang ni Terengganu Minda 745 sudah jadi rancangan viral di Facebook. Saya tanya suami saya, berapa orang bang yang tengok sekarang ni, menonton? Dah 700 orang sedang menonton dalam masa beberapa minit sahaja. Subhanallah. Lepas itu bila dah lama orang akan tengok lagi. Selalu banyak dah puluh ribu. So Riz dan Farah dapat pahala, subhanallah, insyaAllah. Alhamdulillah. Prof, terima kasih juga kerana promosikan Tekan FM di Facebook, Prof. Mestilah kita orang Terengganu kan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak minta maaf banyak. Okey, selamat raya Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tak percaya Prof cakap Terengganu tadi. Pandai, banyak orang tak tahu saya orang Terengganu. Rugi. Terima kasih okey. Alhamdulillah para penonton sekalian, syukur pada Allah ya. Itulah Riz dan Farah tu DJ yang muda-muda, dan saya harap semua DJ yang mendengar mengambil iktibar dalam kita bercakap. Setiap perkataan yang kita sebut semua akan ditulis, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid yang belah kanan dan kiri kita. Dan tidak ada benda yang kita baik, yang kita buat baik yang tidak balik pada kita, dan tidak ada benda yang jahat yang tidak balik pada kita. Kalau kita hidup dalam kesedaran, merasakan sentiasa dilihat Allah, kita sangat best. Kita menjadi orang pemerhati diri, kita sedar, daripada kalau kita hidup merasa dilihat orang. Kalau rasa dilihat orang, conscious. Baru ni saya pergi ke Chiang Mai. Ada presentation doktor mata bahagian glaukoma. Okey, lepas masa saya minum teh tu, tiba-tiba ada seorang pakar seorang yang sangat hebat, dia baru sudah presentation. Dia tanya, Prof, macam mana ya Prof cakap tak panik depan orang? Saya stres kan, padahal dia seorang pakar dah 15 tahun, dah pandai bidang topik. Saya beri formula satu saja. Saya nak beritahu, ramai orang tanya saya kan, motivator muda-muda tanya, Prof macam mana nak pandai public speaking, macam mana nak hilang ketakutan, tak panik. Subhanallah, saya tak ingat saya dengar ni daripada siapa, saya lupa dah. Tapi ni yang saya amalkan. Apabila kita naik pentas atau kita pergi macam malam ni, insya-Allah saya akan live di TV Hijrah pukul 9.30 malam. Channel 114 bersama Datuk Dr. Zurin, seorang pakar bedah otak. Tajuk kita ketumbuhan otak Okey, saya akan live. Selalunya kalau orang live akan stres kan, dan kalau orang present orang stres. Sebab apa? Bila kita fikir kita sedang perform, contohnya artis atas pentas, dia sedang buat performance, tentu stres pasal nak tentukan performance tu bagus, standard dan sebagainya. Mungkin itu bagi artis, pelakon okey, pasal itu memang tugas mereka untuk perform dia performers. Tetapi macam orang yang beri motivasi, orang beri dakwah, bagi pensyarah, bagi presenting doktor, semua tu kita fokuskan spotlight kehidupan tu daripada spotlight pada kita,
kepada spotlight pada audience kita. Maknanya bila saya pergi ke pentas, saya pergi ke TV, saya on live sekarang, saya tak kisah macam mana rupa saya, bagus ke tidak, yang penting jaga kesopanan. Tak ada dalam rumah saya ni bersepah kan, itu sajalah. Dan saya buat ni untuk beri manfaat. Dan bila saya niat kerana Allah untuk beri manfaat, insya-Allah saya yakin Allah akan kembalikan segala ilmu yang saya ada, yang saya tak tahu di mana, saya tak ada nota pun, apa yang keluar saja Allah akan berikan melalui saya untuk menjadi salah satu sebab kalau Allah nak beri hidayah melalui saya berdoa orang ramai dapat hidayah, dan saya harapkan itu saja. So macam pensyarah ke motivator ke apa, kita niat ilmu yang kita beri itu sebagai rezeki Allah beri pada kita, kita kongsi dengan orang lain, sebab benda yang paling berharga di dunia ialah ilmu. Sebab bila kita mati, salah satu pencen kubur kita ilmu bermanfaat yang kita sampaikan, bukan harta benda kita, amalan soleh dan anak yang soleh, amalan jariah dan anak yang soleh. So ini formula kalau kita tak nak panik, kita buat sesuatu bebas daripada merasa dilihat orang. Dan saya nak sebut sekali lagi, ingat hari ni kita bekerja insya-Allah. Apa kita buat? Ada orang mungkin nak pergi senaman. Bila nak pergi senaman, pergi gym, niat kerana Allah untuk sihat, untuk ubudiyah. Bila hantar anak-anak ke sekolah, dalam perjalanan sebut benda yang baik. Ingat tenaga saya sebut tadi, jangan sekali buat Facebook profile kita mengeluh. Sebab orang yang mengeluh maknanya orang tak bersyukur. Orang yang mengeluh benda yang dah lalu, benda yang dah berlaku, menyesal, mengumpat, mengeluh, merungut semua tu, ialah orang yang tidak berpegang kepada semua perkara yang berlaku diizin Allah. Dan Allah Maha Baik. Dan memang semua perkara berlaku diizin Allah, tapi ada Allah redha, ada Allah tak redha. Maka kita tentukan apa kita buat tu Allah redha. Saya baca status Dr. Zaharuddin tadi, dia kata jangan bergantung pada kecantikan, akan tua. Bergantung pada baju fashion, akan out of date. Bergantung kepada rumah, akan tinggal. Tetapi bergantung hanya pada redha Allah, tak ada limit cari redha Allah. Kita senyum kat orang, kita buat air tu baca untuk suami kita tu, kita baca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, tingkatkanlah kecintaan, berilah sedikit cintamu kepadaku, kepada kami, untuk kami saling mencintai kerana-Mu Ya Allah. Untuk anak-anak pun gitu, kita buat apa, selawat, kita buat kasih sayang. Dan kita pagi ni doakan semua orang yang kita jumpa dan jiran duduk macam ni. Terus kita doa, Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan diri kita, jiran kita, negara kita, dunia kita, seluruh alam yang di Syria, Palestin, kita doa. Dan doa ni tidak ada had. Dan orang yang kita doa tu tak tahu pun kita doakan dia. Subhanallah. Tahu tak? Salah satu golongan yang malaikat doakan, aminkanlah doa kita kepada hamba Allah yang lain yang dia tak tahu pun kita doakan dia. So tak payah kita cakap dengan orang, saya doakan awak. Tapi kadang-kadang cakap jugalah. Contohnya orang jemput kita pergi majlis open house, kita tak ada pergi. Kita kata apa? Saya doakan keberkatan dan kesejahteraan majlis. Kalau jemput pengantin, kita doakan kebahagiaan pengantin hingga ke jannah. Boleh kita sebut untuk supaya salah satu dia pandai social intelligence. So hari ini saya nak cakap pada guru-guru, tolong lihat anak murid dengan bakal-bakal pencen kubur kita. Bayangkan setiap anak murid tu bila 30 tahun, 40 tahun hidup menggunakan ilmu kita, dan bagi pekerja-pekerja niatkan ikhlas, jadikan tempat kerja ladang pahala kita, jaga jangan maksiat, jaga pergaulan, jaga aurat, jaga solat. Dan bagi semua ketua-ketua pemimpin-pemimpin, tentukan orang yang anda pimpin di bawah anda melakukan segalanya kerana Allah, dan anda harus menjadi contoh yang baik. Kalau nak staf kita berubah, kita berubah dulu. Dan ingat, hidup ini dan kita hidup daripada dalam keluar, kita jaga emosi kita, fikiran kita yang akan menentukan tindakan kita. Dan apa kita tindak itu kita akan dapat dari segi kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan. Dan ingat formula ini, ada, beri, dapat. Ingat ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Kalau dapat tak baik, bererti kita telah beri tak baik. Dan kita boleh beri tak baik kalau kita ada tak baik. So nampak tak puncanya? Hati kita. Dan akal yang betul akan memandu hati kita ke arah emosi yang baik, dan emosi positif itu akan mengekalkan tindakan positif dan tentunya reaksi positif daripada dunia. Kalau nak tahu apa anda telah beri pada dunia sebelum ini, lihat apa anda dapat daripada dunia setakat ini. So kalau nak ubah apa kita dapat, kita ubah apa kita beri, dan jangan harap orang untuk berubah
kita berubah dulu. So mulai dengan diri kita, mulai dengan perkara yang kecil, mulai saat ini. 3M ini saya pinjam kata-kata daripada Agim Gimnastia di Bandung, Darul Tauhid. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Minta maaf atas kesaran bahasa. Saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala saya dapat mengamalkan apa saya cakap dan anda menonton dapat mengamalkan juga. Sama-sama kita doakan sebab benda paling mahal di dunia adalah hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.